بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Kita meneruskan selepas kita mengulang kaji beberapa halaman semalam, dan hari ini kita menyambung pada halaman 589 surah Al-Insyiqaq bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadil Safas ya. Alhamdulillah, cantik baju ini hijau. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita meneruskan Insyiqaq pada hari ini. Surah yang penuh dengan debaran sebenarnya, dan moga-moga pada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di pejabat mungkin, yang berada di Kelantan, di Kedah, terus ya di Terengganu terus ceria gembira. Orang-orang di Johor apa khabar? Orang-orang di Singapura, Brunei, Darussalam dan juga seluruh dunia yang mengikuti My Quran Time. Kita doakan kita dapat menatap kepada juz amma, ya, juz yang ke-30 ini dengan baik, dan moga-moga surah yang kita sudah hafal ataupun selalu kita baca dapat kita nikmati, maknai dalam kehidupan kita seharian. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah ringkasan bagi surah Al-Insyiqaq halaman 589. Daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15, kita akan melihat bagaimana Allah bersumpah tentang hari akhirat dan perjalanan hidup manusia yang menjadi dua golongan. Ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Kemudian diikuti pada ayat 16 hingga 25, ya, Allah bersumpah dengan perjalanan kehidupan manusia yang bertahap-tahap, yang bersilih ganti, dan Allah akhirkan dengan satu amaran untuk sama-sama kita ambil pelajaran agar kita terus membuat persediaan terbaik untuk menuju ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca ayat 1 hingga 15 memulakan majlis kita pada hari ini. Moga-moga Allah terus pimpin kita, pimpin hidayah sampai kita di akhirat sana insya-Allah. Bersama Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Apa khabar ayahanda dan bunda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sampai ke juzuk yang ke-30 surah Al-Insyiqaq. Kita nak baca permulaan ini daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-15. Ayat dia pendek-pendek juga, subhanallah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan selamat dan permudahkan bacaan kita, nafas kita, dan dapat kita waqaf dengan baik insya-Allah taala. Kita cuba dulu ayat 1 hingga 15 dengan bacaan murattal ras, kerana nampaknya sangat menarik. Tegas. Ataupun keras juga. Betul. Maksudnya subhanallah. Betul. Ya, jadi kita cuba dengan ras, dengan agak tegas insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat
وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا بلى إن ربه كان به بصيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tarmizi. Kita melihat ayat ini penuh dengan ketegasan. Ya, surah-surah yang berada dalam juz Amma yang berkaitan dengan hari kiamat ataupun hari akhirat ini mempunyai beberapa siri, ya, mempunyai beberapa surah untuk menegaskan kepada kita babak-babak hari akhirat, ya, apabila hancurnya bumi, kemudian dibangkitkan, kemudian hisab, sampailah kepada Jannatul Firdaus ataupun sampai ke azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang kita minta Allah jauhkan daripada diri dan keluarga kita. Pada ayat yang pertama ini Allah mulakan dengan bersumpah, ya, ataupun menjelaskan tentang peristiwa yang akan berlaku yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu bila Allah menggunakan perkataan idza, maksudnya ialah apabila perkara itu akan berlaku, dan perkara itu pasti berlaku disebabkan oleh apa? Penggunaan perkataan fi'il madhi ataupun past tense di dalam ayat yang dibaca sebentar tadi, Ustaz, ya. Idzas samaa'u syaqqat, apabila langit itu terbelah, ya, terbelah. Maka Allah bawakan perkara ini untuk sama-sama kita ambil peringatan. Sekali lagi, ia sebagai satu penegasan daripada Allah SWT, terutama bagi mereka yang memandang ringan mengambil manfaat daripada langit, merasakan langit ini tidak akan terbelah, tidak akan runtuh, tetapi satu masa nanti sebenarnya langit ini, Ustaz, ya, dia menanti sahaja istilahnya panduan ataupun perintah daripada Allah untuk melaksanakan tugas. Ketika perlu melindungi manusia, ketika perlu menurunkan hujan, ketika masanya, maka ia akan terbelah dan hancur. Dan ini adalah tanda komitmen daripada satu makhluk yang bernama langit. Pada ayat yang kedua Allah menyatakan wa adzinat li rabbiha wa huqqat, iaitu dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh, ya. Maksudnya langit ini sebenarnya sudah pun adzinat li rabbiha, sentiasa mendengar arahan kepada Tuhannya, dan salah satu daripada arahan Tuhan ialah untuk dia terbelah dan hancur. Itu adalah salah satu fasa langit. Bukan sekadar langit itu kekal sahaja, ya, dia akan menghadapi satu masa hancur, syaqqat, dan ini adalah satu hakikah, satu hakikat kenyataan yang pasti berlaku. Langit menunggu masa sahaja untuk menjalankan tugasnya terpecah dan bermulalah hari kiamat.
Pada ayat yang ketiga Allah bercerita berkaitan dengan bumi pula, ya, berkaitan dengan wa idzal ardu muddat, apabila bumi itu diratakan, muddat, ya, wa alqat ma fiha wa takhallat, iaitu dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, akhirnya jadi kosong. Ini yang pernah kita lihat sebelum ini berkaitan dengan kubur, Ustaz, ya, bila bu'thirat itu kita ada beg, ya, bila kita hilang kunci, kita geledah dapat kunci, akhirnya kita pun tutup balik kita punya beg. Maka bumi ini yang menjadi tempat kubur kepada semua mayat jenazah, semua manusia akan digeledah, ya, akan keluar memuntahkan hasilnya dan akhirnya jadi kosong. Semua makhluk manusia-manusia yang ada akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, dikumpulkan di mahsyar. Ini adalah peristiwa yang Allah bawakan kepada kita untuk kita mengambil pelajaran. Sekali lagi Allah menyatakan wa azinat li rabbiha wa huqqat. Kalau tadi langit menunggu, maksudnya sentiasa mendengar arahan dan juga melaksanakan tugas, haqqat itu menjadi kenyataan. Bumi juga, ya, melaksanakan tugasnya untuk menerima pelbagai perkara ditanam manusia, jenazah yang ada, tapi satu masa nanti dia akan memuntahkan segala isinya dan akan jadi kosong. Ini adalah hakikat yang akan berlaku suatu hari nanti. Berbanding dengan surah yang sebelum ini, bila Allah bersumpah menerangkan cerita tentang hari kiamat, Allah bercakap tentang realiti, Ustaz, ya. Kalau kita tengok dalam surah sebelum ini, ayat ataupun surah Al-Infitar, selepas Allah bercakap tentang idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat, Allah bawakan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maksudnya Allah membawakan satu realiti, manusia tahu apa yang dia buat dan yang dia alpakan dalam kehidupan. Allah bawakan jawabul qasam ataupun jawapan kepada sumpah-sumpah peristiwa akan datang. Tetapi dalam ayat surah Al-Insyiqaq Allah tidak bawakan satu kenyataan. Allah terus sahaja memanggil setiap manusia. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Satu panggilan. Sebelum ini kita jumpa satu panggilan Allah, wahai manusia, ma gharraka, apa sebenarnya yang menyebabkan kamu tertipu daripada menghargai menuju kepada Tuhan yang mulia yang dah bagi macam-macam. Apa sebenarnya yang menyebabkan kamu tak sembahyang, kamu ni rasa tak nak ikut pada Al-Quran? Apa sebabnya? Adakah kerana kerja sibuk sangat sampai tak sempat untuk tadabbur baca Quran, tak sempat solat, tak sempat untuk berbuat kebaikan? Itu pertanyaan yang kita jumpa sebelum ini pada ayat yang ke-6 surah Al-Infitar. Maka pada ayat ini Allah membawakan wahai manusia. Allah memanggil setiap daripada kita. Bukan seluruh manusia, tapi setiap manusia. Innaka kadihun, sesungguhnya kamu ni kerja keras sangat. Kamu kerja keras sangat. Sama ada kerja keras itu adalah perkara kebaikan ataupun kerja keras itu adalah untuk kumpul untung, untuk bekerja di tempat kerja, menguruskan keluarga, ibu-ibu bersih baju, masuk dalam mesin basuh, lipat, Ustaz, kan. Kemudian itu ini pagi-pagi bekerja-kejaran. Allah nyatakan bahawa sesungguhnya engkau ni memang kadihun. Sama ada memang nak menuju Allah ke tak menuju Allah, niat kerana Allah ke tidak, Allah cakap semua itu akan menuju Allah. Ila rabbika kadhan famulaqih. Kamu akan bertemu Allah juga. Kamu akan bertemu Allah juga. Jadi maksudnya ialah buat apa kamu sibuk-sibuk dalam dunia ini? Kalau katakan sibuk itu kamu kata bahawa tak bertemu Allah, sebenarnya kamu akan pergi juga. Maksudnya Ustaz ni, bila dah berada kat atas dunia ini, orang tu nama John ke, Mutusami ke, Ahmad ke, dia beriman ke tak beriman, dia kerja keras macam mana sekalipun untuk buat baik ke buat jahat, semuanya akan kembali pada Allah. Jadi dia seperti kita ni berada di atas kereta api lah. Kan, kita buatlah apa saja pun, kereta api tu akan pergi juga ke Kuala Lumpur daripada Johor. Walaupun kita kata saya tak nak pergi Kuala Lumpur, saya nak pergi ke Singapura. Contohnya kan, saya nak pergi Singapura, tak. Tetap juga kita ni nak bertemu Allah ke tak nak bertemu Allah, kita pasti akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini realiti. Ini realiti yang Allah bawakan. Kerana apa? Idza samaa'un syaqqat. Pada ayat pertama, langit akan kembali pada Allah. Ikut dia dengar arahan Allah, dia akan pecah. Bumi dengar arahan Allah dan dia akan muntah. Kita dengar ke tak dengar azan daripada Allah SWT, seruan daripada Allah, dan berbuat apa yang sebaiknya. Itu sebabnya Allah beritahu kepada kita ada dua kumpulan manusia. Kumpulan pertama pada ayat yang ke-7, 8 dan 9,
Kita baca sekali lagi, harapnya kitalah kumpulan yang pertama. Allah nyatakan di sini agar kita berpenat lelah, biarlah berpenat lelah itu berbaloi seperti ayat 7, 8 dan 9. Bersama Ustaz Tar. Terima kasih kepada Ustaz Fas, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Seteguh-teguh langit, Ustaz Fas, sekuat-kuat pasak bumi. Betul. Mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan kita yang sehalus ini, Allahu Akbar. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terus kuatkan kita untuk mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita nak baca 3, 4 dan 5. 7, 8, 9. Silap saya. 7, 8 dan 9. Lemah tak dengar. Lemah. Okay. Lupa. Okey, baik. 7, 8 dan 9. Kita nak ulang sekali lagi bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مسرورا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-7, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Ya, satu kumpulan daripada manusia yang bekerja keras. Ayat ke-7, maka orang yang catatannya diberikan daripada tangan kanan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Ini adalah satu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni Ustaz ya, kalau kita nak bekerja keras, memang semua orang bekerja keras. Betul. Kan? Siapa-siapa pelbagai agama, pelbagai tahap ilmu, semuanya bekerja keras. Pasal kita berada di daerah ujian di dunia ini. Maka kalau kita dah bekerja keras, kita kena lihat apakah puncak kepada kerja keras itu ialah apabila kita mendapat buku catatan kita daripada tangan kanan. Ya, maksudnya ialah bila tengok dalam buku catatan kita itu banyaknya itu adalah perkara kebaikan. Kerana kita mendengar arahan daripada Allah dan kita merealisasikannya, menjadikan kenyataan. Seperti mana langit, wa adinat li rabbiha wa huqqat. Allah cakap sila sembahyang. Kita suruh baca Quran. Allah suruh kita integriti ataupun amanah jujur di tempat kerja. Kerana kita mendengar arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah menyatakan orang-orang yang diberikan kitab catatannya, buku catatannya daripada kanan, maka orang ini akan diberikan hisaban yasira. Mengapa pula kena hisap Ustaz ya? Rupa-rupanya bila kita dapat catatan kanan, kita memang ada banyak kebaikan tapi ada banyak kekurangan juga Ustaz. Kekurangan itu Allah skip. Maksudnya bila tengok je, tak apa. Macam kita kena tahan dekat jalan raya lah Ustaz. Mungkin ada kesilapan lah kan, laju ke apa ke, polis tahan. Kita dah berdebar, berdegup, bup, dup tu kan. Pada waktu itu bila polis ya, JPJ dia kata cek lesen, kan lesen, minta maaf cikgu contohnya lah kan. Okey, kita bagi lesen. Kita mula-mula dah cakap minta maaf cikgu dan kemudian kata awak tahu tak apa kesalahan saya tahu kan, kita mengaku perkara tersebut. Lain kali jangan buat ya. Bila waktu tu dinyatakan bahawa lain kali jangan buat, lesen bagi dan terus berjalan. Waktu itu kita merasakan ya Allah betapa yasira. Ya, yasir maksudnya mudah. Allah menjanjikan hisaban yasira, bukan Allah tak hisab. Allah tetap hisab kerana menunjukkan keadilan Allah di mahkamah di akhirat nanti bila melihat buku catatan. Tetapi bila ada kekurangan yang ada, Allah janjikan apa? Hisaban yasira, dan lepas itu boleh balik lah Ustaz. Boleh balik bersama dengan keluarga yang juga beriman selama ini, masrura, dengan perasaan gembira. Mengapa gembira? Kerana di dunia lagi sudah pun mengambil berat. Bila tak sembahyang lagi, bangun, bila belum baca Quran lagi, diajar Quran, ingatkan anak untuk solat dan sebagainya, untuk berbuat jujur dalam kehidupan. Maka kerana di dunia ini rasa bimbang, musyfiqun dalam surah At-Tur,
selalu rasa bimbang kalau tidak mengikut pada panduan daripada Allah, maka Allah menyatakan mereka akan kembali kepada ahli keluarga mereka masrura. Satu nikmat yang harapnya tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time ini, kita diberikan kitab daripada kanan kerana kita selalu baca Al-Quran. Ini Alkitab daripada Lauh Mahfuz, tetapi kita nakkan buku catatan kita ni lebih kurang sama Ustaz ya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi apakah kumpulan yang seterusnya? Allah nyatakan pada ayat yang ke-10, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ya. Satu lagi kumpulan yang diberikan kitabnya daripada belakang. Daripada belakang maksudnya ini adalah tanda mereka ini penuh dengan kekurangan, dosa-dosa yang baiknya itu adalah amat sedikit. Fasawfa yad'u thubura, iaitu pada ayat yang 11, mereka akan berteriak, celakalah aku, ya, betapa malangnya aku. Kerana apa? Kerana selama hari ini tidak mendengar arahan daripada Allah dan tidak menjadinya sebagai kenyataan. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu wasaqa, ya, menyelubungi ataupun memenuhi. Perkataan ini kita akan jumpa pada ayat 17 nanti. Perkataan ini 2 kali disebut di dalam Al-Quran yang maksudnya menyelubungi, berkaitan dengan malam, ya, malam menyelubungi. Mengapa Allah bersumpah dengan malam? Kerana malam boleh jadi tempat seseorang itu berbuat munajat kebaikan pada Allah, boleh menjadi tempat malaikat menghantar laporan kerana memerhati kita bertahajud dan sembahyang subuh. Tetapi dalam masa yang sama, ketika malam diselubungi dengan gelap, pada waktu itu juga ada orang yang memilih jalan dosa, sehingga kan buku catatannya itu diberi daripada belakang, bukan daripada kanan. Mana pilihan kita dalam mengisi malam? Kita sama-sama akan lihat lagi selepas ini. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Ya Allah, permudahkanlah hisab kami, ataupun hisablah kami ya Allah, hisablah daku ya Allah dengan hisab yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Antara doa yang boleh kita amalkan setiap kali kita solat ataupun bila-bila masa saja, Allahumma hasibni hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga hisab kita hisab yang dipermudahkan, ataupun perhitungan amal kita dihitung dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Safas seperti mana mudahnya tadi. Tadi ya yang JPG tadi tu. Betul. Mudah. Ya, Allah kita bimbang saja, nervous sebenarnya bila betul. kita sampai di akhirat. Dan malah Saidina Umar dia pernah beliau pernah menyatakan, jikalah ada seorang yang semua orang boleh masuk syurga, seorang yang tidak dapat masuk syurga, beliau bimbang orang itu adalah Saidina Umar. Allahu akbar. Saidina Umar. Cara betapa mereka rasa tidak selamat, itu Saidina Umar Ustaz ya. Yang kita ni, yang saya lah Ustaz yang perkara ini amat mendebarkan. Moga-moga Allah, kita tahu kita banyak kesilapan ya, tetapi moga Allah ampunlah segera dan mudahkan hisab kepada kita semua ahli keluarga. Amin ya rabbal amin, insyaallah Zafasah. Jadi insyaallah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita nak menjengah sekejap ke ruangan tajwid kita. Kita nak lihat huruf ataupun kalimah-kalimah yang berkait dengan qalqalah. Jom kita saksikan. Menyempurnakan hukum qalqalah pada huruf qaf yang diwaqafkan ataupun kita waqaf dekat kalimah itu, ayat antaranya ayat 16, 17, 18, 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq
لتركبن طبقا عن طبق. Sadaqallahul Azim. Itu 4 ayat yang melibatkan 4 kalimah yang perlu kita beri perhatian. Huruf qaf yang kita matikan hurufnya dengan sebab kita waqaf, maka dia akan berkait dengan hukum qalqalah. Jadi kat situ adalah qalqalah surah wusta, pertengahan ataupun kubra. Ada setengah yang membahagikan kepada nama wusta, ada yang bagi kepada kubra ataupun pertengahan. Kenapa? Kerana huruf qalqalah berada di hujung ayat ataupun hujung kalimah. Jadi kena ada lantunan dia, jangan hilang. Contoh, bisyafaq wa ma wasaq idza tasaq, semua tak bunyi qaf, kena ada lantunan dia, qalqalah dia. Bisyafaq wasaq idza tasaq, bisyafaq ataupun an tabaq. Tapi jangan kita tertukar pula ataupun kita baca macam ada sabdu, kan? Bisyafaq wa ma wasaq, kita delay, kita lambat kat situ, salah. Jadi seolah-olah macam ada sabdu. Bahaya sebab bila sabdu saja dia seolah-olah menambahkan satu lagi huruf. Jadi hati-hati. Kadang-kadang berlaku Ustaz Fasan dalam surah yang selalu kita baca, Qul huwallahu contohnya kan. Ya, betul. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua tambah sabdu. Padahal tak ada sabdu. Tak ada sabdu. Masya-Allah. Jadi maksudnya bunyinya tu mesti terus Ustaz ya. Terus dia punya lantunan dia tu ringan, jangan lambatkan dia, jangan lantun tinggi, jangan. Sebab dia qalqalah pertengahan, bukan qalqalah yang paling tinggi lantunan dia. So kena hati-hati, kena semak dengan guru, kena cek bacaan kita. Sebab ada banyak bila kita kongsikan, dia kata memang saya baca macam tu selama ni. Qul a'udzu birabbil falaq. Subhanallah. Dia jadi macam lebih qalqalah ya. Qalqalah. Kan, jadi kena hati-hati. Tak apa yang sudah itu ataupun yang lepas itu kita istighfar pada Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita dapat, alhamdulillah hari ini dapat tahu, kita praktikkan dalam bacaan kita. Selamat menyemak dengan guru kita dan selamat mencuba insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Fas. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi bagaimana bacaan sebentar tadi dan betapa penting kita mendengar Ustaz ya. Bila Allah menggunakan perkataan wa'adzinat li rabbiha, itu wa'adzinat itu ada kaitan dengan mematuhi selepas mendengar. Masya-Allah. Ya, daripada perkataan uzun. Jadi bila kita mendengar, kita memberi perhatian. Kadang-kadang kita rasa dah betul lah Ustaz ya. Dah betul bacaan, pasal saya dah belajar Quran ini daripada sejak kecil lagi kan. Belajar dengan qari pula kan. Tapi rupa-rupanya ada lagi yang perlu kita baiki, dan memberi perhatian dan cuba mematuhinya adalah sifat langit dan bumi. Dan Allah mengingatkan pada kita, jika mahu menjadi orang yang mendapat catatan daripada tangan kanan, jadilah orang yang sentiasa mendengar dan mematuhi dan menjadikan apa yang kita belajar baik itu sebagai hakikat kehidupan. Berbanding dengan orang yang tidak indah ya, sebagaimana Allah beritahu dalam ayat 10 sebentar tadi, dia menyatakan bahawa betapa ruginya yad'u thubura, kebinasaan ya, malang bagi mereka, dan mereka akan diseret ke mana? Ke sa'ira wa yasla sa'ira pada ayat yang ke-12, innahu kana fi ahlihi masrura. Kita perasan ada masrura pada ayat yang ke-9 dan ada ayat yang ke-13. Betul. Ayat yang ke-9 ini ganjaran bagi mereka yang bersungguh-sungguh kadihun ini ya, bersungguh-sungguh mengajak bekerja Ustaz ya, mengajak ahli keluarga untuk baca Quran, untuk solat, untuk buat perkara kebaikan. Maka kesannya di akhirat nanti mereka kembali pada keluarga mereka dalam keadaan masrura, dalam keadaan gembira. Tetapi kalau take it easy di dunia ini, baca Quran, alah tak apalah abah kan, susah-susah abah iyalah nak masuk kubur, contohnya cakap begitu. Bila si anak mengambil ringan kepada apa yang ada, innahu kana jadi maksudnya dulu dia di kalangan keluarga dia ambil enteng Ustaz. Solat biarlah masing-masing lah, pandai-pandailah nanti besar dia solat lah kan. Ataupun kalau bos dekat tempat kerja, alah pandai-pandailah staff saya dia nak solat ke tak, yang penting saya buat meeting untuk keuntungan bisnes saya. Jika itu yang dilaksanakan, Allah menyatakan innahu dhanna allan yahur, sebenarnya mereka ini rasa bahawa mereka tidak terikat, tidak akan kembali pada Allah, tidak akan ditanya. Tapi sebenarnya ibu, ayah ya, seperti saya, seperti tuan-tuan, kita akan ditanya.
kita akan ditanya, adakah kita ini benar-benar mendengar arahan Tuhan dan menjadikannya kenyataan dalam orang-orang yang kita pimpin, anak kita ataupun ahli organisasi kita. Maka Allah kata di ayat 15 itu, bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah perhatikan kita. Allah perhatikan kita dan kita bertanggungjawab. Bos Ustaz ya. Kalau kita staff duduk, kalau bos ada, kita akan buat kerja. Kan? Jadi kalau bos tak ada tu yang dia tetapi sekarang ini bukan sekadar bos, tetapi adalah Allah yang sentiasa memantau ya kepada kita agar kita jangan sampai mengambil ringan pada tanggungjawab yang telah Allah berikan. Sebabnya untuk membuat persediaan ini, orang yang bijak dia mengambil pelajaran daripada apa? Ayat 16 hingga ayat 25, melihat fenomena alam, akhirnya mengembalikannya kepada kesedaran. Saya mesti mengambil tindakan. Biarlah kerja keras, tapi kerja keras saya mesti yang boleh menyelamatkan saya sampai di akhirat nanti. Ayat 16 hingga 25 kita baca bersama Ustaz Tamizi. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak menyambung bahagian kedua dari surah Al-Insyiqaq, iaitu dari ayat 16 sehingga ayat 25. Menariknya pada kali ini kita akan jumpa ayat yang ke-21 yang melibatkan sujud tilawah. Maksudnya kita sujud ini ketika kita di luar solat lah. Kita baca, kita jumpa ayat sujud, maka kita akan sujud tilawah. Jadi insya-Allah seperti yang kita kongsikan sebelum ini, kita takbiratul ihram, kita niat, kita takbiratul ihram, kemudian kita takbir untuk sujud, terus sujud. Bacaannya boleh dibaca bacaan dalam sujud ataupun bacaan sujud tilawah, sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bacaan sujud sajadah kan, ataupun bacaan ketika sujud macam biasa tu boleh juga, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi contohnya, ataupun bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jika sesuai keadaannya, elok ataupun dalam menghadap kiblat sebagainya, ibu-ibu ayah dekat rumah boleh sama-sama kita sujud. Dan insya-Allah nanti kita pun Ustaz Faz ya, insya-Allah kita akan sama-sama sujud tilawah dekat ayat yang ke-21 insya-Allah taala. Jadi kita nak menyambung, kita nak baca dulu ayat pertama, ayat yang ke-16 sehingga 21. Kita ada sujud tilawah, kemudian kita akan sambung balik ayat 22 sehingga 25. Kita cuba dengan murattal Hijaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون الله الله الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل الذين كفروا يكذبون
wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladhina amanu wa 'amilus salihat illa alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-16 hingga ayat 25 ke hujung surah Al-Insyiqaq, yang bermaksud sesuatu yang terbelah, merujuk kepada peristiwa pada hari kiamat nanti bila langit terbelah. Pada ayat yang ke-16 Allah mula bersumpah kembali, Ustaz ya. Allah menyatakan fala, bahkan uqsimu bisyafaq, Allah bersumpah, aku bersumpah dengan mega merah pada waktu senja, apabila matahari sudah pun terbenam pada ketika maghrib itu, waktu itu matahari merah yang amat indah. Allah bersumpah kerana apa? Kerana itu adalah satu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan ramai Ustaz ya mengambil kesempatan untuk melihat sunset dengan sunrise ya. Ketika matahari terbenam nak ambil gambar, kalau kita atas kapal terbang, betapa indahnya itu adalah kebesaran daripada Allah untuk kita ambil pelajaran. Lepas itu Allah nyatakan wal laili wa ma wasaqa, iaitu demi malam apabila ia diselubungi yang menyebabkan malam, wal qamari idza tasaqa, apabila, dan demi bulan apabila menjadi purnama itu apabila dia memantulkan cahaya daripada matahari. Jadi apabila Allah menyatakan beberapa sumpah ini, Allah membawakan kepada jawabul qasam, iaitu jawapan apakah topik yang nak diberikan perhatian. Latarkabunna tabaqan an tabaqa, iaitu manusia ini akan melalui fasa demi fasa. Kita daripada alam rahim Ustaz ya, kita lahir ke bumi, kecil, besar, dewasa, tua, dan akhirnya masuk ke kubur, kepada alam akhirat. Itu adalah fasa-fasa yang manusia kena lihat, seperti mana lihat matahari mega merah, malam gelap, dan kemudian ada masa bulan purnama yang terang. Bila melihat kepada alam yang ada fasa demi fasa, perlulah kalau kita lihat bahawa ada fasa-fasa, saya pun ada fasa tersebut. Saya kena melihat bahawa fasa ini dicipta oleh Allah. Kalau fasa matahari bulan ada kaitan dengan langit bumi ini akhirnya akan hancur, saya pun akan hancur, dan apa yang saya nak bawa? Kan, kalau matahari ini dah buat tugasnya, saya ini sebenarnya dah buat tugas ke belum? Ini yang sedang Allah bawakan pada ayat yang ke-19. Malah lebih daripada itu, kadang-kadang kita ada fasa kita senang, susah, Ustaz ya. Kita ada fasa kita sihat, sakit, waktu kita ni tak pandai jadi pandai. Semua itu adalah tabaqan an tabaq, dia akan berpusing-pusing. Kadang-kadang kita tak tahu jadi tahu, lepas tu kita belajar tajwid, banyak lagi tak tahu kan. Bila kita tadabbur rasa macam dah juz 30, tapi bila tengok balik banyak lagi saya tak tahu. Maka semua itu Allah nyatakan kita boleh ambil pelajaran daripada apa yang ada di alam ini. Kadang waktu cahaya terang pada waktu siang, kemudian mega merah, kemudian waktu malam, kemudian purnama, semua itu adalah cycle, pusingan dalam hidup kita yang kita kena iktiraf. Untuk apa? Untuk kita akhirnya diingatkan pada ayat 20, fama lahum la yu'minun, maka mengapa mereka tidak beriman? Mengapa ramai orang yang merasakan fasa-fasa ini kebetulan kan, akhirnya kita akan habis hancur begitu sahaja. Tetapi sebenarnya Allah nak nyatakan bila hancurnya semua langit, bumi dan sebagainya ini, akan ada satu alam lain. Bila kita hancur dengan fasa-fasa ujian yang ada ini, ada satu alam lain. Adakah kita nak jadi orang yang
sudah berpenat dan akhirnya dapat daripada belakang catatan, ataupun kita dapat berpenat-penat di sini tapi rupanya catatan kita yang indah-indah kemudian. Yang itu kita harapkan bersama dengan keluarga kita yang Allah ingatkan tadi, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kita kembali pada keluarga kita ya, dan dalam keadaan gembira. Dekat dunia gembira boleh sikit-sikit Ustaz kan, tetapi taklah gembira 100%. Dah happy dengan anak, dengan keluarga, kena keluar kerja, kena buat itu, kena buat ini. Ibu-ibu pun sama, rasa dah seronok bercuti contohnya, lepas tu alamak kena bangun pagi Isnin, pagi Ahad, buat apa sarapan untuk anak, bersihkan, gosok baju. Semua itu kita kena ingat bahawa biarlah saya berpenat-penat di sini, akhirnya bersenang-senang kemudian. Dan kesan daripada nak jadi orang begini apa? Allah nyatakan wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Allah ingatkan kalau kita nak jadi orang yang catatan kanan, yang terus berpenat kepada kebaikan, kita baca Quran, dia akan bersujud Ustaz. Kita akan merendah diri pada Allah. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, dia baca Quran, dibacakan Quran padanya, dia tak terkesan pun. Dia tak merendah diri, malah kata Allah pada ayat 22, balil ladzina kafaru yukadzibun, mereka mendustakan lagi ya. Diingatkan dia kata tak adalah, tak betul lah, tak apa, kita okey. Itu adalah respon yang sebenarnya sombong. Tetapi Allah tahu ya, pada ayat yang ke-23 itu, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan ya, apa sahaja yang dalam hati mereka itu mereka sembunyikan, Allah tahu. Fabashirhum bi'adzabin alim, berikan khabar bahawa mereka akan mendapat azab yang sengsara. Peringatan itu penting kerana kalau tak diberikan khabar itu, akhirnya orang rasa alah senang je ya, dan akhirnya kita akan berana di akhir itu. Jadi apakah khabar harap yang Allah ingin sampaikan kepada kita? Ayat 25 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Subhanallah, kita ulang sekali lagi menutup bacaan di halaman 589 ayat yang ke-25. Kita nak gemakan lagi sekali. Jom ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, Allah memberikan kabar harapan kepada kita, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh. Allah menyatakan mereka tidak akan diberi azab, tetapi mereka mendapat ganjaran tidak terputus, kerana di atas dunia ini mereka tidak putus untuk berusaha keras walaupun mungkin ada cabaran-cabaran melanda. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita tanam azam dan matlamat dunia menuju kemenangan hari akhirat. Yang kedua, kita hargai setiap fasa kehidupan di dunia dengan meningkatkan amal soleh kita, mendapat kitab catatan daripada kanan, dan kita terus tunduk dan patuh dengan segala panduan Al-Quran tanpa keraguan. Jadilah orang yang sentiasa mendengar arahan dan mematuhinya. Kita berdoa. Terima kasih kepada Ustaz Faz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hati kami hati yang senantiasa tunduk patuh ke hadrat-Mu ya Allah, mengikuti segala suruhan-Mu dan berusaha sedaya upaya kami meninggalkan segala larangan-Mu ya arhamar rahimin. Perkenankan doa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan kita menjadi orang-orang yang sentiasa beriman, beramal soleh, agar kita terus diberikan ganjaran daripada Allah
tuan-tuan dijemput untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran agar kita terus diberikan peluang untuk mendapat ganjaran daripada tangan kanan kita, dan jangan berputus asa, jangan kita terkesan dengan kata-kata manusia, teruskan beriman dan beramal. Itulah yang ingin kita bina dalam generasi Al-Quran pada masa akan datang, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam surah seterusnya. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.